Right. First sekali Alright, first sekali macam mana kita nak buat camera blur script tu? Siapa? Saya akan bagi script dia terus lah. Okay. First sekali dekat script punya, dah buka ke? Alright, first sekali dekat asset ni buatlah satu folder script. Siapa yang dah ada folder script tu, kekalkan. Right. And then right click script, create new C# script. Okay, nama dia camera focus controller. Okay, yang ni. Make sure sama sebab nanti kelas dekat dalam coding tu pun kena sama. C besar, F besar, C besar. Camera focus controller. Okay. Okay. Ni lah tu buka Visual Studio. Copy ni. Okay, okay, sekarang dekat Visual Studio. Okay, just copy yang saya nak paste ni lah. Saya akan send dekat chat. Oh, sorry. Okay. Ada tak nampak kat chat? Saya send dekat ni lah. Dekat SKM. Macam saya ada send kat WhatsApp. Pakailah yang tu Okay, dah paste.
Okay, dah paste, tarik masuk dekat AR camera. Okay, tukar dekat AR camera. Right. Dekat AR camera, sini. Kat scene 2 yang ada AR camera. Masukkan. Okay. Okay, dekat scene, masukkan camera focus controller, tarik dekat inspector dia. Okay. So dekat ni, so ada kat sini lah. So insyaAllah nanti tak ada apa lah. Pada siapa yang tak ada masalah, kemungkinan nanti ada masalah. So nanti masukkan je. Macam mana tadi, Mak? Boleh ulang balik? Boleh. Okay, daripada skrip, daripada ni. Ini dah copy yang masuk. Dah. Dah. Okay, dah. Alright, and then masukkan dekat folder script ataupun tak kisahlah kat mana kan, tapi asalkan ada folder script ni cantik sikit lah dia punya ni. Okay, and then dekat AR camera. AR camera ni tarik masuk camera focus controller ni. Tarik kat sini. Tapi tekan dulu lah, tekan dulu AR camera. Make sure ada ni. Dan tarik masuk kat sini. Ataupun boleh je tarik kat dalam ni. Mana-mana boleh. So kalau dah masuk tu kat sini adalah camera focus controller dekat AR camera. Right, okay. Alright. Okay, so siapa yang tak ada masalah tu make sure buat jugalah sebab nanti takut ada problem next ni. Alright, okay, so settle. Okay, so kita akan sambung dengan tips and tricks. Okay, tips and tricks. Okay, first kali. Okay. Ini boleh follow along je lah, tak kisah sebab ni tips dia. Just nak tengok dia pun tak apa. Okay, first dekat kita boleh copy and paste dekat masa play mode. Maksudnya bila kita play, okay, dekat sini contoh. Okay, masa ni kan kita tengah play mode. Okay, macam mana kita nak buat? Kita nak edit. Contoh kita edit kat sini kan. Kita edit, bagi besar kan. And then bila kita play mode balik, dia akan ni balik tau. Dia akan back to normal balik. So macam mana kita nak buat? Contoh kita nak tengok mana yang sesuai kan dengan kita punya scene. Contoh macam ni. Kan diubah dekat kita punya transform ni kan. Part transform kita berubah tu kan. Tekan copy component. Contoh Okay. Ini belum play lagi Okay, sorry. Okay, masa play mode ni kan kita boleh ubah-ubah ni kan. Kita ubah dulu. Then kita tekan copy component. Kita uncheck play mode ni. Nanti kita paste balik. So nanti dia akan back to normal lah. Paste component value. So dia akan macam ni balik. So ni senang lah untuk kita buat masa development kan. Kita nak test tengok macam mana rupa bentuk dia masa play mode. So kita just tukar dekat sini. And then paste. Lepas kita dah uncheck play mode. Okay. And then another trick. Okay, another trick is contoh kita ada folder yang kita selalu pakai lah. Contoh macam ni kan, new folder. Contoh dalam ni semua ada macam kita punya button, kita punya apa lagi? 3D object, kita punya selalu folder yang kita selalu pilih. So kita boleh buat shortcut dan kita boleh masukkan dalam ni lah. So dia akan terus jadi shortcut. So bila kita tekan ni, dia akan terus buka folder kita kat sini. So ni salah satu tips lah kalau kita banyak pakai folder kat luar ni kan.
kita just tarik, kita buat shortcut and then tarik masuk dalam ni. So nanti bila kita tekan kat sini dia akan terus buka. Dia akan terus buka folder shortcut daripada kita punya desktop. Alright. So satu lagi, contoh nanti dekat project dah banyak contoh, dah banyak scene, dah banyak material, dah banyak 3D kan, dah banyak teks. So cara kita nak cari senang, contoh tekan T lepas tu titik 2 tu, lepas tu tekan scene. So dia akan cari yang scene je. T titik 2 lepas tu tekan texture. So dia akan cari yang texture je. Apa lagi? Script, T script. So dia akan cari yang script saja. So semua macam ni lah. T titik 2 bertindih, cari apa yang nak. So ni trik lah. Tapi kalau kita dah susun cantik baiknya, so tak ada hal lah. So tu insyaAllah tak ada apa-apa. Okay, so lagi satu macam ni contoh canvas ni kan. Kalau dah banyak tu nanti dia sampai anak panah dia punya anak dia jadi banyak kan. Kita tekan alternate. Kita tekan alternate untuk kita besarkan. Alternate. Mana alternate? Kita tekan alternate, tekan button ni, nanti dia akan terus buka semua sekali sampai bawah. Ini sekarang ni kecil lah, tapi kalau dah banyak nanti agak useful juga lah. Tekan alternate, lalu tu tekan benda ni. Nanti dia akan terus buka yang anak-anak dia ni sekali. Okay. So kalau nak check untuk documentation rasa dah ajar kot first week hari tu. Contoh untuk button kan, tekan je button open reference for button ni. So dia akan terus buka dekat kita punya Unity punya documentation. So banyaklah kita boleh tengok interactable dia, detail, apa yang kita nak, apa yang update baru dia. So kat sini nak belajar cara ni lah. Kita nak tahu dia punya apa properties dia. Tekan je dekat anak panah ni. Anak panah. Nak tahu dia punya documentation. So, okay, satu lagi tips, korang tak payah, ni just bagi tahulah. Okay, korang tak payah save file daripada Photoshop, contohlah. Korang boleh masukkan terus save file daripada Photoshop, terus masuk dalam Unity. So, dia akan terus read korang punya gambar. So, tu satu lah. So, korang tak payah nak export, lepas tu masuk dalam Unity, and then baru nak ni kan. So, just save file Photoshop tu. Tak silap Blender pun ada kot. Save file Blender tu, dia tarik je Blender punya file masuk dalam ni. So dia akan terus read Blender punya file. Okay. So make sure setiap kali kalau masukkan model, make sure generate lighting. Sebab ni dah auto generate, kita dah buat kan. So make sure kita generate lighting. Okay. Okay. Second. Ni satu pun baik juga ni. Alternate button down. Alternate button down untuk kita bawa coding kita tu. Kita boleh buat turun bawah, atas bawah dengan tekan alternate down arrow. Down arrow. So tak payah nak copy paste kan. Alternate up atau bawah lah. Atas atau bawah. Kita boleh tukar macam tu. Alright, lagi satu. Apa lagi Tunjuk. Okay, dekat scene 2 kan ada banana man ni kan. Okay, banana man ni kita boleh, kalau macam ni kan, kita ada hand tool,
move tool, kita ada rotate tool. Kita pakai QWER. So macam main lola kata kan. Q untuk move tool. Ni just shortcut lah. Dia macam shortcut untuk tak payah tekan kan. W terus atas bawah. E untuk kita rotate. R kita besarkan. Ni tips lah. QWER. Cepat tak? Okay, cepat. Alright, kita nak ajar sikit macam mana kita nak buat pop-up button. Pop-up button lah kalau sempat Yep. Okay, pop-up button ni contoh yang kita buat. Okay, saya buat contoh lah. Okay, macam mana kita nak buat pop-up button. Contoh bila kita tekan ni something akan keluar. Contohlah gambar ke apa kan. Okay, contoh kita nak buat gambar kan. Kita add image. Image. Contoh kita nak pop-upkan button ni. First kali kita kena hilangkan. Kita dah buat macam ni, kita dah font kita punya image ni. Kita hilangkan. Okay. And then, bila tekan ni, on click, nampak tak on click ni? Dia ada satu function mana? Okay, kita masukkan kita punya image ni. Image yang kita dah untick tadi. Okay, masukkan dekat button kita. Ni just siapa nak tahu lah. Okay, pop-up button. Macam ni kita dah buat macam pop-up instruction ke apa kan. Okay. And then, game object, set active boolean. Set active boolean ni maksudnya, bila kita play. Oh sorry, kena active. Simple lah, tak payah pakai coding. Bila kita tekan dia akan pop up ni. Tapi kita kena ada satu button lagi untuk kita close. Kita delete, kita padamkan button ni pula. Tapi itu satu cara lah. Macam mana kita nak buat game object.setActive. Bila kita tekan, dia akan pop up something. Ini contoh kita buat lagi satu button Okey, contoh. Button ni untuk kita pop upkan dia. Button ni untuk kita tutup button dia. Okey. Benda yang sama. Alright. Contohlah. Bila kita tekan, dia akan pop up. Contoh instruction kan. Okay, please scan this image, AR image. Then, kita tutup. Dia boleh tutup lah, kita kena buat button X kat sini. Letak dia kat situ. Dia akan tutup. Okay, so tu pop up button. Yep. Apa lagi? Alright, so saya nak ajar macam mana nak buat USB debugging. Okay, first sekali. Yep. Saya Okay, USB debugging ni agak useful lah. Orang boleh pakai. Alright. So ni, sekejap saya paste dulu. Alright, so dekat GitHub.
Alright. So, link yang saya dah send tadi, okay, GitHub tu, okay, link yang saya dah send, okay, ada something lah. Okay, link yang saya dah send tu ada, yang ni untuk kita just nak mirror kita punya phone dekat PC. Tapi cara dia sebab benda ni lagi, sebab dia low latency tau. So kalau kita gerak tu cepat lah dia tangkap. Tapi ni kena pakai kabel dengan kena aktif USB debugging. Okay, first kali download ni. Okay, download get the apps. Bila dah buka dekat GitHub ni, cari sampai get the apps, download. Okay, download first. Okay, and then lepas dah download, okay, yang ni. Yang ni extract. Okay, extract kat sini. Okay. Okay, siapa yang belum aktif USB debugging, saya akan bagi tahu lah. Sekejap saya share screen. Dia akan jadi macam ni. Saya tekan je ni, dia akan dia terus mirror saya punya phone. Okay. Kita boleh control lah sendiri, pakai kita punya mouse pun boleh kat sini. So agak useful agak. Okay, cara dia. Sekejap, check. Okay. Pergi dekat setting, siapa yang belum aktif debugging, pergi dekat setting. Okay, dekat about phone, cuba cari about phone. Okay. Ni untuk Samsung lah, untuk yang lain saya tak sure lah macam mana. Tapi untuk Samsung, dekat about phone, tapi rasa semua sama lah. Okay, about phone, lepas tu pergi dekat software information. Okay, lepas tu dekat build number ni. Tapi kat sini dia dah cakap saya dah developer mode. So dia dah aktifkan sendiri. So build number ni kena tekan 5 kali. Sampailah dia jadi developer mode. So bila dah jadi benda ni, barulah boleh buat USB debugging. So buat tu dulu. Buat jadi sampai ada developer mode. Lepas dah settle, baru tekan play pakai SCRCPY application. Cucuk kabel, cucuk phone. Dekat phone, and dia tekan ni, dia akan mirror sendiri. So agak ni lah sebab kita boleh control pakai ni kan. Boleh lah terus siapa, lepas ni kalau nak present pakai benda macam ni je lah. Contoh just buka ni. Boleh nampak lah. Okay. So dia punya latency sangat cepat So sebab kita pakai kabel satu. Right. Good luck lah. Alright. So satu lagi cara. Lepas kita dah enable debugging kan. Sufi, Kita dah enable debugging. Sufi, sorry, kacau. Ni saya nampak Husniyah kata ada problem coding kamera. Okay. Tak apalah tu lepas ni tak apa sebab dia 1 jam Lepas ni saya bagi. Lepas ni kita check. Alright, so okay. Untuk kita build setting, okay. Contoh kan, kita ada build setting kita nak build. Okay, dekat sini kat Tira ada ajar macam ni kita nak setting untuk build dengan run kan. Okay. So build, okay, kalau kita build and run, maksudnya dia akan terus install dalam kita punya okay. Ini kalau kita build and run sekali. Ya, itu kat Tira aja macam nak build kan. Kalau build and run dia akan terus masuk dalam phone. So kita save APK kita. AR.
Okay, So dia dia akan build and run dekat mana-mana je lah. dia Tak perlu akan nak. tak perlu. Just cucuk kabel, tapi kena make sure kita punya phone dah ada USB developer mode tu lah. Lepas tu just build and run je lah mana-mana letak. Build and run. So nanti dia akan terus install dan terus buka dekat sini, dekat phone kita. Okay. Settle. Right, ni untuk Mac OS pun boleh. Okay. Tak silap lah. Sekejap saya baca. Ada. Tapi kena install Brew. Saya tak tahulah apa Brew ni. Okay. So sekarang ni, sekejap. Okay, sekarang ni dia terus masuk dalam saya punya phone. Terus install dan terus keluar macam ni lah. Yang first Unity punya apps tu kan. So terus lah. Pow. Terus masuk dan kita boleh. Saya tak buat start punya ni. Tak betul. So terus masuk lah senang cerita kan. So terus jadilah. So tak perlulah susah-susah nak build. Jadikan APK lah tu drag pula masuk dalam phone. Kena install balik. Cara cepat sikit. Tapi make sure ada USB debugging tu. USB mode. Developer mode tu. Okay, tu saja kot untuk hari ni. Rasanya kita boleh, lupa. Boleh landscape juga. Okay, Husnia ada problem apa Husnia? Kan saya try. Yang tu coding yang lama kot. Saya tak sure. Pakai Unity berapa Kita try yang ni
Tapi make sure nama tu tukar nama yang sekejap. Nak share. Ya, ambillah kopi yang dekat WhatsApp tu. Then public class Vuforia Focus tu tukar nama kelas ni. Yang tulis dekat skrip. Tu try okey tak? Kalau tak okey juga, kita check yang lain. Dekat saya tak ada masalah lah. Tengok dulu dekat, sekejap saya share. Okay, first sekali tengok dekat cuba tengok ni, Vuforia version berapa ni? Nak tengok ya? Open 25 eh. Kita try yang tu. Device focus mode tak boleh pakai ya.
Tambah lagi error. Ya, try. Dekat Visual Studio tu ada assembly C# tu tak? Ke aku letak baca kat situ pula. No, tekan chat. Dekat Visual Studio tu ada assembly C# tak? Dia tulis tak? Dekat tepi tu ke? Dekat atas tu. Ni dekat sini. Ada. Ada Hmm. Cuba share screen jap. Boleh sekejap. My device. Semerah dekat sini. Area ni. Okay. Jap tadi macam mana cara dia? Cuba tukar kepada Vuforia behavior. Yang ni tadi dah tukar dah. Tak boleh tak boleh. Sebab dia suruh tukar kan dekat sini. Tapi saya tukar lah sekejap. Lepas tu tak boleh juga. Tengok jap. Most functionality. Dekat ni. This can be cheaper. Show potential fix tu. Add obsolete. Di atas tu. Cuba tekan preview change tu. Cuba tekan apply. Apa jadi? Ni pun sama Sekejap saya ni dulu. Saya tak gambar ya. Nanti apa-apa nanti saya ni boleh ya. Saya check. Saya stop share. Boleh. Okay. Okay. Okay, tak apa, untuk kamera AR ni nanti saya check balik. Sebab version kot. Sebab saya pun version 9.8, so dia pakai yang lama. Version 10 tu yang baru. Saya cari dulu. Okay. Kalau tak ada apa-apa, lab kita sampai sini ya. So continue next week lah. Okay, next week kita akan belajar sikit animation. Tu je lah. Okay. So, okay Prof, sampai sini je Prof. Pula untuk buku teks, jangan lupa stay dalam ni.